Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar. Ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak hari ini. Pelajar ambil peperiksaan awam mulakan sesi persekolahan terlebih dahulu. Promosikan negara sebagai destinasi pelancongan selamat. Dan kedai Dobi mula beroperasi. Setelah mengambil kira pandangan dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, KPM telah menetapkan bahawa tarikh pembukaan semula sekolah untuk murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara adalah pada hari Rabu 24 Jun 2020. Persoalan bila sekolah akan dibuka terjawab dengan pengumuman oleh Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razzie Majidin. Sebagai permulaan, pembukaan sekolah hanya melibatkan murid-murid kelas-kelas peperiksaan awam iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara iaitu pada Rabu 24 Jun 2020. Dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, garis panduan juga telah ditetapkan bagi memastikan pembukaan semula ini berjalan dengan lancar. Ibu bapa atau penjaga diminta bekerjasama dalam memastikan anak-anak yang bergejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas tidak dihantar ke sekolah. Apabila murid sampai di sekolah, guru-guru bertugas akan memeriksa suhu badan mereka di pintu masuk sekolah. Pemeriksaan suhu badan juga akan dibuat kepada guru, warga sekolah dan individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Sesiapa yang mencatatkan suhu badan melebihi 37.5 degree Celsius atau bergejala tidak akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Laluan pergerakan terarah juga telah ditetapkan untuk menuju ke kelas masing-masing. Sewaktu di sekolah, pelajar juga akan diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya amalan mencuci tangan dengan kerap. Dan tentunya ibu bapa yang mempunyai anak-anak selain daripada kelas peperiksaan awam tertanya-tanya bilakah pula anak mereka akan ke sekolah. Seperti mana yang telah saya maklumkan, sekolah akan dibuka secara berperingkat. KPM akan mengumumkan sebarang perkembangan berkaitan perkara ini dari semasa ke semasa. Menurutnya lagi, pembelajaran di rumah akan diteruskan dan memandangkan guru-guru telah kembali ke sekolah, pendekatan pengajaran dan pembelajaran juga akan dipelbagaikan dengan akses kepada kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah. Akhirnya, bagi memastikan semuanya berjalan lancar, ibu bapa harus mainkan peranan, mengingatkan dan beri nasihat kepada anak-anak mengenai keselamatan dan kebersihan diri. Kita bimbang tentang keselamatan anak-anak kita di sekolah, terutama sekali apabila berada di sekolah nanti mereka akan bergaul secara bebas. Maklumlah, baru pertama berjumpa dengan kawannya setelah sekian lama tidak berjumpa. Jadi nasihat saya kepada pihak sekolah dan juga kepada pelajar-pelajar di sekolah agar berhati-hati dan sentiasa menjaga kesihatan. Saya dapat memastikan bahawa sekiranya lah ibu bapa tidak bekerjasama, semua pelaksanaan SOP, peraturan-peraturan di sekolah mungkin tidak dapat dipatuhi. Oleh itu, YDP dan AJK ataupun ahli-ahli PIBG harus memberi kerjasama yang sepenuhnya supaya langkah-langkah keselamatan dapat dilaksanakan. Kalau bolehlah, kalau dibenarkan, mungkin ada AJK, PIBG yang hadir ke sekolah
turut memantau ataupun memain peranan memastikan bahawa segala SOP yang Kementerian Kesihatan telah tetapkan dapat dipatuhi di semua sekolah dari segi pelaksanaannya. Dalam pada itu, kami juga sempat mendapatkan reaksi pelajar berkenaan pembukaan semula sekolah seperti yang diumum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Mereka teruja, tapi garis panduan dan jarak antara rakan tetap perlu diutamakan. Kami pengasah gembira lah dapat berjumpa dengan kawan, dapat berjumpa dengan cikgu. So kami dapat pergi ke sekolah, kami tanya cikgu apa yang kami isi faham sebab kan selama PKP tu belajar online kelas. So si faham gila bah, susah cikgu mau explain dari A sampai Z. Pergi ke sekolah, jaga jarak, pakai mask, bawa hand sanitizer dan kerap membasuh tangan. Segi pergaulan tidak dapat cakap secara dekat dan harus jarak. Sementara itu, di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Asyakirin Bintulu, persiapan awal dilakukan sebelum menerima kehadiran 1,386 pelajar sekolah itu tidak lama lagi. Ia melibatkan kerja-kerja sanitasi serta strategi pembahagian pelajar. Membahagikan pelajar-pelajar kepada kelas-kelas yang mengikut bilangan yang telah pun ditetapkan, iaitu antara 17 hingga 20 orang pelajar bagi setiap kelas. Jadi selain daripada itu juga kita juga telah pun menjalankan beberapa program lain yang berkaitan bersesuaian untuk sesi pembukaan persekolahan nanti. Contohnya pada hari ini kita telah pun menjalankan program sanitasi dengan menjemput pasukan jawatan bomba dan penyelamat bahagian Bintulu. Jelasnya, ibu bapa pelajar juga akan diberitahu berkenaan langkah-langkah keselamatan mengikut garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK komited meneruskan pelbagai usaha mempromosikan negara sebagai destinasi pelancongan selamat susulan pandemik COVID-19. MOTEK akan merangka pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan yang efektif dengan kadar segera. Katanya selepas pelbagai pelan dan strategi dirangka, kementerian akan membuka semula sektor pelancongan tempatan secara selamat bagi membolehkan semua pihak bercuti bersama keluarga. Meskipun kempen Visit Malaysia Year 2020 telah dibatalkan, usaha-usaha mempromosikan negara sebagai destinasi pelancongan yang selamat akan diteruskan, yang mana dari kalangan kita sendiri, sama ada yang ada di sini hari ini atau di luar sana, harus memainkan peranan berganding bahu bersama-sama menyemarakkan semula industri pelancongan negara sekaligus meletakkan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan selamat. I would like to repeat that. Malaysia is a safe destination for tourism untuk dikunjungi pada masa hadapan. Dalam pada itu, Nancy berkata, MOTEK turut mengadakan lebih 12 siri sesi libat urus melibatkan jawatan kuasa tindakan pemulihan pelancongan track bagi mengenal pasti impak serta tindakan menangani krisis tersebut. Sementara itu, kerajaan negeri juga mainkan peranan dalam memastikan pelancongan domestik dapat jana semula sektor pelancongan di Bumi Kenyalang. Jadi kita sudah berbincang dengan industri players
bagaimana pendekatan kita selepas lockdown ini dikurangkan, dan satu daripadanya adalah untuk menggerakkan pelancongan dalaman, pelancongan domestik. Kita memulakan dengan itu dahulu dan juga dengan jiran-jiran yang dekat, Brunei dan juga Singapura. Tambah Karim lagi, situasi masa kini menyebabkan rakyat masih mengambil sikap berhati-hati dan berada dalam keadaan khawatir untuk melancong. We have to build up that confidence, dan to build up that confidence supaya mereka sanggup datang ke sini, kita terpaksa lebih kurang memberitahu dalam promosi-promosi kita untuk menjemput pelancong-pelancong berdekatan ataupun domestik datang ke sini bahawa Sarawak selamat untuk mereka datang. Sementara itu, kegusaran rakyat Sarawak berkenaan peningkatan harga tiket penerbangan akan diatasi dalam tempoh terdekat. JPBN Sarawak telah pun meluluskan 100% kapasiti dan kekerapan penerbangan antara Semenanjung ke Sarawak dan sebaliknya. With the increase in both the flight capacity to 100% and frequency, we hope that the airlines could cope with the current situation and therefore we will be able to reduce the flight fares. Keputusan ini melihat kepada beberapa faktor selain isu keselamatan. Ia juga dibuat sesuai dengan fokus kerajaan bagi menstabilkan ekonomi negeri, khususnya sektor pelancongan. Of SDMC to approve 100% flight capacity between Semenanjung Malaysia, Sarawak, Semenanjung Malaysia was made after taking into consideration various factors, namely the improvement of COVID-19 situation in Sarawak, the need to stimulate domestic economic growth, especially the tourism sector, and to facilitate movement of goods and people for business, official and personal reasons. Walaupun telah diberi kelulusan, kesemua operator syarikat penerbangan perlu memohon kelulusan secara rasmi daripada JPBNS serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk penumpang di terminal dan di dalam kapal terbang. Perkhidmatan Dobi Layan Diri kini sudah boleh beroperasi. Bagaimana sambutannya dan bagaimana sektor ini adaptasi kepada SOP norma baru? Ikuti laporan wartawan Awani Sarawak, Munirah Muzamli. Perkhidmatan Dobi Layan Diri merupakan salah satu aktiviti ekonomi yang sudah dibenarkan beroperasi sepenuhnya. Namun tinjauan kami setakat tengah hari tadi, didapati beberapa dobi masih kelihatan lengang. Mungkin juga rakyat di Sarawak masih dalam keadaan berjaga-jaga akibat penularan COVID-19 ini. Untuk itu kami ada dapatkan reaksi daripada pengusaha dobi sendiri untuk mengulas hal ini. Well, business it's down, but understandably so. It's an unprecedented situation. It's not every day or every month we're going to see this. But I think things will pick up. Optimis keadaan akan kembali pulih, garis panduan tetap diutamakan. Dengan itu, beliau turut aplikasikan SOP bagi pelanggan yang datang. So what we do is whenever somebody comes in, we check the temperature, we sanitize their hands, according to the SOP mandated by the government. So what we have to do 3 times a day at least is to sanitize the place. We use bleaching agents, we use alcohol wipes. It's a lot of work, but I think it's worth it. Bagi pelanggan, pelaksanaan garis panduan dan SOP Dobi Layan Diri wajar diteruskan. Ia sebagai langkah keselamatan bagi pengguna perkhidmatan itu. Berkurang sikit daripada biasa, tapi mana rasa takut ya, ada juga rasa takut sikit lah. Biasalah, benda penyakit kok memang takut lah. Tapi if langgar cuaca lah, if cuaca selalu hujan ya memang kami terpaksa pergi Dobi juga lah. Dengan itu, sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Niksan Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.